Dunia Rasmi. Pelabur global sokong konsep ekonomi madani. Keputusan permohonan sijil halal wajib diberi dalam 30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembara kenali Borneo melabuhkan tirainya selepas yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat lokasi akhir di Teluk Melano di Kuching, Sarawak tengah hari tadi. Sekaligus melengkapkan penjelajahan kembara sejauh 2,154 km yang bermula dari Tawau, Sabah 3 September lalu. Teluk Melano merupakan titik permulaan lebuh raya Pan Borneo yang menghubungkan Bumi Kenyalang dan Bumi di Bawah Bayu. Sejurus tiba baginda beramah mesra dengan lebih 1,000 penduduk yang menunggu rombongan diraja sejak awal pagi. Al-Sultan Abdullah kemudiannya merakamkan gambar kenangan di papan tanda 0 km selain menzahirkan ucapan terima kasih kepada pengamal media yang membuat liputan. Baginda kemudiannya melawat pameran projek Masjid Teluk Melano serta mendengar taklimat pembinaan naik taraf projek lebuh raya Pan Borneo yang dijadual siap November tahun depan. Sultan Abdullah seterusnya menyempurnakan majlis pecah tanah Masjid Teluk Melano. Baginda turut menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Sabah atas kerjasama sepanjang kembara, khususnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang memainkan peranan besar menjayakan kembara berkenaan. Konsep ekonomi madani mampu memacu ekonomi Malaysia ke satu tahap yang lebih baik berbanding era 90-an. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin dasar dan polisi baharu negara membuka peluang kepada pelaburan asing ke Malaysia. Jelas Perdana Menteri tumpuan utama lawatan singkat ke Singapura adalah untuk menarik pelaburan dan terdapat peningkatan minat serta potensi selaras dengan pelan strategik yang diperkenal kerajaan. Minat dan sokongan konsep ekonomi madani dizahirkan dalam perjumpaan tertutup beliau bersama pelabur global yang berpangkalan di Singapura. New Industrial Master Plan, there's new energy transition, economy madani. Even in our submission of the midterm review 12 Malaysia Plan, they also see that there's a shift from the old framework or policies to some of the new adjustments which is necessary to uplift and propel the country as a major economic power. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerja sehari ke Singapura. Tegas beliau, kestabilan politik negara dan dasar yang jelas pada ketika ini menjadi wadah untuk menarik pelaburan asing. Sebelum mengakhiri lawatan sehari beliau ke Singapura, Datuk Seri Anwar mengadakan perbincangan dua hala menyentuh isu-isu kepentingan Malaysia-Singapura. Antaranya cadangan penubuhan zon ekonomi khas Johor-Singapura sekaligus memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara pada majlis minum petang bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Sebagai tidak rasmi dan saya tentunya bangkit juga beberapa isu lain termasuk tentang cadangan kita kawasan perumahan khas untuk rakyat yang bekerja atau pengurus asing yang bekerja di Singapura. Terdahulu, Datuk Seri Anwar berkongsi pandangan dan pengalaman beliau pada sidang kemuncak Asia Milken ke-10 bersama lebih 1,000 delegasi persidangan dari lebih 20 negara. Sementara itu, sesi lipat urus Perdana Menteri bersama pelabur asing di Singapura membuahkan hasil positif dalam menarik minat mereka untuk melabur di Malaysia. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata beliau akan mengadakan sesi pertemuan bersama pelabur-pelabur pada sidang kemuncak ASEAN Milken Institute 2023 di Singapura. An extraordinary journey for him. He was touted as
mereka pun berkongsilah keyakinan kepada Malaysia semakin tinggi, and they hope that kita fokus kepada execution lah, all these good policies, but they want government and all the agencies under government to focus on the execution of those policies. Saya rasa kita perlu melihat dari jangka masa panjang bagaimana yang disebut tadi lah, ease of doing business dan making sure we have the right people, because our competitiveness ni dua sebenarnya. Satu is our infrastructure, the other one, the second one is our talent. So we need to ensure that we continue to focus on these two areas to be relevant to all the investments and the trade that we want to focus on. Pembaharuan portal data terbuka sektor awam atau data.gov.my yang merupakan portal data terbuka rasmi Kerajaan Malaysia dilancarkan hari ini. Menerusi satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia menandakan permulaan era baharu bagi memantapkan ketulusan sektor awam. Pelancaran pembaharuan portal itu disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali di Putrajaya. Portal berkenaan dilengkapi dengan API terbuka rasmi Malaysia, papan pemuka bersifat analitik, katalog serta kecerdasan buatan. Menurut Perdana Menteri, pembaharuan portal merangkumi pelbagai set data terperinci dan berfrekuensi tinggi secara terbuka yang tentunya mampu mendorong inovasi berpacukan data di sektor awam dan swasta. Beliau amat berbangga kerana kejayaan ini dicapai dalam tempoh 4 bulan sahaja atas usaha unit pemodenan, tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu bersama unit nukleus GovTech. Pada masa yang sama membuktikan produk bertaraf dunia dapat dihasilkan dengan pantas sekiranya kerajaan berjaya menarik bakat yang sesuai untuk berkhidmat dalam sektor awam. Kerajaan memainkan peranan penting dalam membina ekosistem pendorong yang akan merancangkan ekonomi berteraskan digital dan meningkatkan daya saing negara di persada dunia. Ia selaras dengan kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat yang menekankan agenda pendigitalan sebagai pemacu inovasi dan pencambah produktiviti negara. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diarah mempermudahkan prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal dengan pemberitahuan notis keputusan dalam tempoh 30 hari. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga memaklumkan bengkel pensijilan halal wajib diadakan 3 kali setahun. Ini melibatkan pemohon baharu serta yang memperbaharui sijil halal bagi memastikan mereka mendapat garis panduan serta piawaian ditetapkan. Saya telah juga mengarahkan agar dipermudahkan prosedur bagi memperolehi sijil halal ini, dan it has to be simplified dan jangan pernah menyusahkan pemohon-pemohon sijil halal ini. Perkara ini tidak mustahil boleh dilakukan kerana terdapat kombinasi di antara mereka yang arif di dalam bidang halal dan thayyiban ini, iaitu terdiri daripada pemuka-pemuka agama yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan pengeluaran sijil halal. Beliau berucap pada Forum Sektor Halal 2023 sempena Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2023 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia Ibu Negara. Sementara itu, kerajaan tekad untuk menjayakan pelan pembangunan industri halal. Untuk itu, sokongan berterusan akan diberikan kepada usahawan dalam membangunkan produk halal terutamanya dari segi pembiayaan dan bimbingan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta agensi-agensi kita termasuklah SME Bank, SME Corp, Bank Rakyat dan agensi-agensi lain sudah semestinya akan membantu
kerajaan menjayahkan plan pembangunan industri halal kita ini dan akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain membantu usahawan-usahawan yang memerlukan pembiayaan dan juga latihan ataupun pembangunan kapasiti. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan perjanjian persefahaman MOU antara SME Bank bersama Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak sempena pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2023 di Ibu Negara. Train LRT bertemakan Cerita Malaysiaku diperkenal sempena sambutan Hari Malaysia. Ia juga sebagai tanda sokongan terhadap usaha mempromosi sambutan selain menyemarak rasa penghargaan dan cintakan negara. Train tersebut dihiasi dengan paparan visual yang menggambarkan Malaysia sebagai sebuah negara dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Coach ini salah satu daripada sejumlah coach yang mereka ada, tapi satu coach telah dihias dan diperagakan pelbagai fakta, pelbagai maklumat dan juga hiasan itu bukan hanya menarik tapi banyak pengisiannya dari segi sama ada simbol-simbol yang penting bagi negara kita macam bunga kebangsaan, harimau Melaya dan juga pelbagai maklumat lain. Dalam pada itu, pelibatan pihak swasta turut dialu-alukan bagi menjayakan usaha menyemai jati diri dan patriotisme terhadap negara dalam kalangan rakyat. Ini menerusi inisiatif berkonsepkan Malaysia dan seumpamanya. Saya juga alu-alukan usaha daripada pihak swasta untuk bersama berganding bahu dengan badan-badan seperti prasarana untuk tujuan seperti ini kerana sinergi seperti inilah yang saya rasa kita sangat perlukan di masa depan untuk menyemarakkan semangat dan rasa cinta terhadap negara. Fahmi ditemui media selepas melancarkan tren Cerita Malaysiaku. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius tak? Wah! Sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Akak tahu tak maksud logo halal? Selamat dan bersih untuk dimakan. Kalau tak ada logo halal, saya takkan belilah produk tu. Berapa kerap sehari akak menggunakan tandas awam? Tak tentulah, nanti 4 kali. Kita mula masuk tandas tu, kita kena tengok kebersihan dia. Sebagai suri rumah, anda banyak meluangkan masa bersama anak-anak. Jadi, adakah anda turut meluangkan masa untuk memeriksa barang-barang permainan mereka? Jadi, benarkah hasil kajian ini? Bersama-sama saya, Taufik Hanafi, dalam Siasat. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Bersua kembali. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali mahu perkhidmatan awam selari dengan peredaran masa dan teknologi. Ini kerana perubahan geopolitik dan ekonomi serta perkembangan teknologi yang sangat pantas menuntut sektor perkhidmatan awam memberi respons pantas. Bagi mendepani cabaran semasa dan mendatang, kita semua penjawat awam perlu menyemarakkan budaya inovasi dan meningkatkan kreativiti dalam R&D kita agar kita bukan sekadar menyediakan perkhidmatan, sebaliknya menawarkan perkhidmatan yang terbaik dan yang bersifat problem solving atau penyelesaian masalah kepada rakyat. Beliau berucap merasmikan persidangan digital sektor awam 2023 di Putrajaya.
Jabatan Penyiaran Malaysia meraih anugerah sijil pengiktirafan sebagai agensi perintis inisiatif Cloud Framework Agreement CFA sempena Persidangan Digital Sektor Awam 2023. Ia merupakan pengiktirafan kepada Jabatan Penyiaran Malaysia bagi mengimplementasikan proses perolehan kandungan program TV menerusi e-TV-CMS. Ini merupakan projek di bawah e-TV-CMS, Electronic TV Content Management System, yang digunakan oleh unit kandungan kreatif dan menggunakan teknologi pengkomputeran awam sepenuhnya. So, projek ini adalah usaha sama di antara RTM, unit kandungan kreatif dan juga pihak mampu untuk membangunkan keperolehan bahan-bahan RTM secara digital sepenuhnya, pendigitalan sepenuhnya. So, anugerah ini diberikan kepada RTM kerana kita merupakan antara jabatan rintis, iaitu jabatan yang mula-mula sekali menggunakan pengkomputeran awam untuk dijadikan sebagai perkhidmatan. Menerusi e-TV-CMS, bahan AV screener dapat dimuat naik sepenuhnya oleh pembekal dengan mudah tanpa mengira masa. Andalusia Travel and Tour Sdn Bhd melancarkan pakej Umrah Rahmah pada harga serendah RM5,590 melalui Expo Pelancongan Islamik Asia 2023 yang berlangsung hingga 15 September ini di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid. Pengerusi eksekutifnya, Dato' Mak Daud Cik Ngah berkata, pakej bertujuan membantu golongan B40 untuk turut dapat menunaikan ibadah umrah. Pakej diperkenal sebahagian daripada tanggungjawab korporat sosial CSR. Berikutan harga tiket dan kos mengerjakan umrah meningkat selepas pandemik COVID-19. Jadi kami merasa agak bertanggungjawab supaya semua umat Islam yang teringin berkemampuan nak pergi itu dapat merasainya. Maka dengan itu kita lancarkan satu pakej yang nama pakej Rahmah. Pakej Umrah Rahmah ini menawarkan harga kurang sebanyak RM1,300 dari harga asal dengan perkhidmatan sama seperti pakej biasa. Pakej Rahmah Andalusia ni ada dua jenis. Salah satu daripadanya ialah bermula dengan harga 5590, di mana kita menggunakan penerbangan transit Air Arabia, Oman Air. Dan kalau sekiranya ia menggunakan penerbangan yang full flash komersial, iaitu Malaysia Airlines ataupun Saudi Airlines, ianya bermula dengan harga 5990. Lebih 100 slot disasar untuk bulan September dan Oktober selain RM400,000 diperuntuk untuk menampung keseluruhan kos pakej di bawah CSR berkenaan. Expo yang berlangsung bermula hari ini hingga 15 September turut menawarkan diskaun sebanyak RM200 hingga RM500 untuk pakej biasa. Seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 20 September. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung.